Tidak ada. Menurut pendapat yang muktamad, tapi muqabil ada. Ada masalah tertentu yang cara nak tentukan bilangan adalah kita tengok kebiasaan haidnya wanita. Tapi ia tidak terpakai menurut pendapat yang muktamad. Nanti kita akan sebutkan bila sampai pada masalah tersebut. Seterusnya, ini semua nombor-nombor yang berkaitan dengan sekurang-kurang, sebanyak-banyak dan kebiasaan haid. Hujahnya, dalilnya adalah istiqra' daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Selesai. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Yang dimaksudkan dengan 15 hari bukanlah maknanya selama ataupun setiap detik, setiap waktu daripada 15 hari itu darah keluar. Tidak. Walaupun di tengah-tengahnya ada putus, kemudian bersambung semula, waktu yang terputus itu, naqa' tadi, tetap dihisap sebagai hukumnya haid. Faham? Malah dah terangkan. Apakah faedah kita menilai sebanyak-banyak haid itu 15 hari? Itu memang jelaslah faedahnya. Faedahnya adalah gini. Kalau satu orang perempuan, dia keluar darah 15 hari. Okay, sebelum kita pergi kepada menjawab soalan tadi, bila persoalan tentang haid datang, kita minta daripada yang bertanya untuk memberitahu dengan tepat apa yang berlaku kepada dirinya daripada segi haid. Ketepatan itu hendaklah berdasarkan, bukan semata-mata berdasarkan hari bulan. Dia bukan beritahu macam ni, saya keluar darah dah 15 hari. Dia kira macam mana 15 hari ni? Dia kata hari ni hari ke-16 ni. Sebab dia kata saya keluar darah 1 hari bulan, hari ni dah 16 hari bulan. Jadi bila hari ni dah 16 hari bulan, maknanya darah saya istihadah, kerana telah melepasi 15 hari. Maka ini perkara yang paling asas kena faham dalam pengiraan. Dan Pak Kiai selalu sebut, kita bila orang tanya, Pak Kiai maksudnya kita belajar haid, masalah haid dengan beliau yang tulis kitab haid, kita akan meminta yang bertanya itu menyebut hari ataupun tempoh haid itu mengikut jam, bukan hari bulan. Faham? Bukan hari bulan. Maksudnya, okey, dia kata dia keluar darah haid 1 hari bulan. Itu tak tepat tu, pemberitahuan tu tak tepat. Dia kena beritahu 1 hari bulan itu bermula pukul berapa. Contoh, bermula pada jam 12 tengah hari, 1 hari bulan. Tak kisahlah 1 hari bulan tu Masihi ke Hijri, tak ada. Dalam masalah 15 ni Masihi ke Hijri ke sama je. Faham? Kau lah dia nak kira macam mana. Okey. Itu baru tepat. Dia sebut 12 pukul 12. Jadi bila dia sebut pukul 12 1 hari bulan, maknanya apa? Maknanya 15 hari dia tu hanya akan sempurna bila pada tarikh berapa? Pada tarikh apa? 16 tengah hari, pukul 12. Tapi kalau dia tak faham perkara ni, bila masuk je pagi 16, dia tengok darah keluar lagi, dia kata dia istihadah. Sebab dah lebih. Dia tulis dalam dia punya jadual dia, kalender dia, 1 hari bulan. So hari ni hari ke-16, maksudnya dah 16 hari. Itu tak tepat tu. Tak betul. Tak betul cara kiraan dia, sebab dia akan menerbitkan pemahaman yang tak betul. Hari ni saya dah lebih 15, maknanya hari ni istihadah. Pagi ni istihadah, belum ke 12 lagi. Maka bila istihadah maknanya apa? Dia mandi, dia akan solat. Sedangkan sebenarnya
dia masih lagi berada dalam keadaan haid. Jadi ketepatan dalam pengiraan haid adalah berdasarkan jam. Faham? Biasanya sebanyak-banyak haid itu akan habis pada tarikh 16 hari bulan. Faham? Ataupun hari ke-16 daripada hari pertama dia keluar. Kalau dia keluar pagi, sama pada 16 hari bulan pagi tu. Faham tak? Dan okey. Jadi bila kita dah faham perkara ni, untuk mengetahui 15 tak 15 tadi, maka sekarang ni pukul 12. Bahkan lebih. Maknanya pukul 1 pada tarikh 16 hari bulan. Darah dia telah melebihi sebanyak-banyak haid. Ke masih ada darah lagi. Secara umumnya untuk hari tu, dia hukum dia adalah istihadah. Begitu. Faham? Secara umumnya lah. Tapi tak semestinya. Faham tak perkataan secara umum? Sebab nanti ada surah, walaupun hari ke-16 kita tak hukum sebagai istihadah, iaitu pada masalah mumayyizah. Secara umum sebut. Maka pada hari ke-16 itu darah dia adalah apa? Istihadah. Maknanya dia kena buat apa? Dia mandi dan semayang zuhur. Okey, faham? Masalah dia kena semayang terus tak semayang itu sebenarnya nanti dalam bab semayang. Dia ada dua keadaan. Satu orang perempuan pada awal waktu suci, maksudnya masuk zuhur 1:30 dia suci. Selepas itu dia haid. Faham? Ada surah satu orang di awal waktu dia haid, di hujung waktu, maksudnya di tengah-tengah waktu dia suci. Dia ada dua kemungkinan boleh berlaku. Jadi apa perlu dia buat? Tapi apa perlu dia buat ni, dia lebih berat permasalahan ini berkaitan dengan solat. Sebab itu nanti kelak disebut dalam bab solat. Tanpa menafikan dia sudah tentulah ada hubung kait dengan haid. Baca. Kita masih lagi dalam keadaan perempuan normal, tak kira lagi perempuan yang tidak normal. Wa aqallu tuhrin bainal haidatayn zamanan 15 yawman. Dan sekurang-kurang suci di antara dua haid dari segi masa adalah 15 hari. Sekurang-kurang suci, minima suci. Sama juga, nak kira minima ni pun per jam, bukan per hari bulan. Dia suci tempoh hari pukul berapa, kiralah sampailah hari ke-15. Itulah yang paling kurang. Dengan erti kata apa? Dengan erti kata, kalaulah dia baru suci beberapa hari, belum sampai 15 hari, lalu datang darah, maka maknanya darah itu bukan darah haid. Faham? Darah itu bukan darah haid. Dia mesti cukupkan 15, barulah darah itu darah haid. Itu senang sikit nak kira. Dia dah suci, tak sampai lagi 15 hari, darah datang semula. Makin darah apa ni? Maka bukan haid. Sebab dia belum dapat lagi sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari. Okey, saya buat satu soalan. Siapa nama? Amir. Adik Amir. Apa nama? Zaid. Satu orang perempuan keluar darah hari pertama. Hari pertama sampai hari yang ke berapa? Hari yang ke-7. Kemudian berhenti. Berhenti tu maksudnya darah tak keluar. Kemudian hari ke-8 dia suci. 9, 10, 11, 12, 5 hari. Hari ke-13 darah datang balik. Maksud dia baru suci 5 hari, darah datang balik. Darah tu darah apa? Zaid. Darah tu darah apa?
Darah dia baru 5 hari je suci, tu datang balik. Darah tu cepat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kasih Allah pula. Maknanya tak yakin lah. Jawab 2 soalan tu tak yakin. Okey, tak apa. Sebab apa? Sebab apa dia adalah darah istihadah? Pakai formula apa? Ataupun haid ke, ikutlah. Yang mana yang last ni? Istihadah. Okey, pakai formula apa? Lemari. Maka darah tu darah istihadah. Okey? Itu jawapan entah. Okey, siapa ada jawapan lain? Darah tu darah haid. Sebab dia keseluruhan daripada hari pertama baru 7 hari. Lepas tu dia berhenti 5 hari. Kemudian hari yang ke-6 start balik. Belum cukup tempoh sebanyak-banyaknya daripada hari pertama sampai hari ke-12. Pakai formula tu. Maknanya haid kerana darah yang datang balik itu masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Jadi jawapan yang betul yang mana satu? Dia adalah darah haid. Ini biasa orang terkeliru. Dia terkeliru. Sebab yang kita kata masalah kalau dia suci, maksud tak keluar darah. Darah datang semula, selagi tak cukup tempoh 15 hari, darah itu tidak dikira haid, istihadah. Ini kalau dia dalam tempoh suci. Faham tak? Apa maksud dia tempoh suci? Dia dalam tempoh suci, maksudnya sebelum itu dia haid. Tak faham juga. Bukankah kita dah belajar sebanyak-banyak haid 15 hari? Jadi kalau dia masih lagi dalam tempoh 15 hari dan keluar darah, maka darah itu masih boleh dihukum sebagai haid. Faham? Maka darah yang datang semula tu selepas hari ke 12, 13 tadi, darah tu adalah haid. Sebab dia masih lagi dalam tempoh berapa? 5 hari kan? Sebab dia keluar hari ke 13 ataupun 12, 13. Jadi darah suci yang 8, 9, 10, 11, 12 tadi kan, naqak itu dia jadi macam masalah semalam. Betul tak? Iaitu walaupun tak keluar darah, kita akan hukum sebagai haid. Faham tak? Jadi darah tu keluar. Darah keluar hari ke-13, 14, 15, 16 keluar juga. Barulah 16. Bila saya sebut 16 ni bukan maksud saya tarikh 16. Hari ke-16 untuk haid tu. Faham? 16. Barulah darah itu secara umumnya adalah darah istihadah. Jadi kena jangan jatuh dalam keliru dalam surah seperti ini. Okey, baca. Karena syahra la yaqulu 'adatan 'an hayd wa tuhri. Ini dia punya sebab dia. Kenapa dia ambil 15 hari ini sebanyak sekurang-kurang suci? Tadi kita kata sebanyak-banyak haid 15 hari. Maka dalam masa sebulan tak sunyi seorang perempuan itu daripada haid dan juga suci. Jadi bila sebanyak-banyak haid adalah apa? 15 hari, maka baki dia tu adalah sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari. Sebulan 30 hari. Nanti ini pun dalam kitab baki pun ada bahaskan apa maksud sebulan dalam masalah haid. Syahar. Apa maksud dalam masalah haid. Kemudian وإذا كان أكثر الحيض 15 يوما لازم أن يكون أقل الطهر كذلك. كذلك أي 15 يوما. Kemudian واحترز بقوله بين الحيضتين عن الطهر بين الحيض والنفاس. Jadi kalau satu orang perempuan, kita bagi satu masalah lain.
dia keluar darah, dia sepatutnya tulis kan, tapi tulis dalam minda. Tulis dalam minda. Dia keluar darah 7 hari. Dia keluar darah apa? 7 hari. Tulis seorang. Tulis, tak payah tengok orang. 7. Okey. Tulis bawah dia garisan. Kemudian dia berhenti. Berhenti tu pula 10 hari. Tulis apa? Berhenti. Apa? Tulis apa? Satu orang tu waktu keluar jemaah, dia katib kan, tulis mesyuarat. Bila lepas habis mesyuarat, so dia bagi laporan nak baca balik kan. Amisab batuk. Kemudian Amisab kata tulis amboi. Ini juru tulis apa ni? Semua benda yang tulis. 7 kemudian 10. Kemudian 7. Faham? Okey, 10 tak ada garis, 7 ada garis. Jadi yang ada garis tu maksudnya ada keluar darah. Itu maksud dia. Maksudnya 7, 10 tak ada keluar darah, 7. Okey. 7 campur 10 apa? 17. Maksudnya darah datang balik pada hari ke-18. Maksudnya darah datang balik setelah melepasi 15 hari kan, daripada hari pertama. Jadi yang 10 tu kita boleh hukum sebagai suci. Faham tak? Maksudnya kalau dia keluar darah, kemudian tak keluar darah sampai keluar darah balik, maka yang tak keluar darah tu adakah boleh kita hukum suci ataupun tidak? Kita campur dengan belakang dia. Kalau campur dengan belakang dia kurang 15 hari, maka maknanya yang tak keluar darah tu juga adalah haid. Faham? Okey, 5 7 tu tak keluar. 5, 7, 5. Jadi 7 campur 5 berapa? Berapa? 12. Jadi 12 belum apa? Belum sempurna lagi kan? Jadi maknanya darah 5, 7, 12. Darah yang pada hari ke 13 tu masih lagi darah haid. Faham tak? Tapi yang atas tu 7 campur 10, 17. Jadi 10 tu kita tak boleh hukum sebagai haid, sebab dia darah datang balik selepas telah melepasi sebanyak-banyak haid. Okey, maknanya 10 tu suci. S. Dia haid tulis H, kemudian tulis S. Suci. Tapi sebanyak-banyak haid 15 hari. Makna kata apa? Makna kata darah pada hari ke-18 kan, tak boleh kita hukum sebagai haid. Tak boleh kan? Boleh tak hukum sebagai haid? 7 haid, 10 suci. Kemudian hari ke-18 kan, darah datang balik. Boleh tak darah hari ke-18 kita hukum sebagai haid? Boleh ke? Boleh ke tak? Baisap, semalam tak masuk kelas? कहाँ गया?
Tidur. Macam mana? Boleh tak? Boleh. Tak boleh sebab Dia dah lebih daripada tempoh sebanyak hari. apa dia? Hari ke-18 tu dah lebih daripada tempoh sebanyak hari. Tu jawapan hantar. Maka tak boleh dihukum sebagai haid. Lalu Lalu darah tu akan darah yang suci lah. Istihadah ni suci. Dia ada berapa hari tu? 7. Maksud 7 hari tu semua istihadah. Kita akan tulis IST. Okey. Kemoja kata IST, istihadah. Dia punya alasan dia kata hari ke-18 adalah telah melepasi sebanyak-banyak haid, maka tak boleh hukum haid. Bila tak boleh hukum haid, maka istihadah. Dia punya jawapan separuh betul, tapi sebab salah. Sebab tu salah. Orang lain tak pakai formula apa? Kalau boleh jawab, dia duduk. sekurang-kurang sekian dan 15 hari. Jadi antara putusnya darah pertama dengan kedua ni tak cukup lebih 15 hari. So, jadi daripada 7 hari tu berapa hari suci? 10 hari. Daripada 7 hari tu semuanya suci. Kan 7, 10, 7. 7, 10, 7. Tak nampak kan? Bawah hitam. Tak nampak. Okey. Jadi maknanya darah pada hari ke-18 ataupun hari pertama daripada 7 ke 2 tak boleh dihukum sebagai haid. Sebab tadi apa sebab dia? Tak cukup lagi 15 hari sekurang-kurang suci. Justru itu maka suci lah. Maksud hari ke-18 tu suci. Maksudnya istihadah. Sama lah macam jawapan Iman. Istihadah. Cuma sebabnya lain. Ini sebab lain, sebab lain. Maksud 7 hari straight tu semua suci. Suci. Pakistan kata suci. Istihadah jugalah sama. Istihadah, IST. Cuma sebabnya lain. Okey. Jawapan separuh betul. Separuh salah, duduk separuh. Jadi dia ada satu istilah. Duduk. Satu istilah dikira takmilatan lit-tuhri. Duduk. Takmilah lit-tuhri. Faham? Apa dipanggil? Takmilatan lit-tuhri. Kaedah dia, bila darah keluar macam ni 7 kan, kemudian datang suci 10 hari, kemudian datang darah balik, maka darah yang datang tu kita nak tahu hukum dia apa. Kaedah dia, kita campur yang tak keluar darah tu dengan yang sebelum tu berapa hari. Kalau dia melebihi 15 hari, maka yang 10 tu adalah suci. Tapi oleh kerana sekurang-kurang suci 15 hari, kita perlu dapatkan 5 lagi. Faham? Kita perlu dapatkan 5 lagi untuk cukupkan sekurang-kurang suci. 5 tu nak ambil mana? Nak ambil belakang ke nak ambil depan? Faham ambil belakang? Yang belakang tu kita ambil yang 7 belakang. Tak boleh. Kita dah hukum haid kan. Maka kita ambil 5 tu nak bagi cukup 15 daripada 5 depan. Ambil, maksudnya 7 tolak 5. 7 tolak 5. 5 tambah 10 belakang, 15. Maka kita ambil 5 itu, dalam bahasanya dipanggil takmilan lit-tuhri, untuk menyempurnakan sekurang-kurang suci. Ataupun takmilan li aqal lit-tuhri, untuk menyempurnakan sekurang suci. So 7 tu, 7 yang kedua tu kita buat macam ni. Seorang tulis.
Salah lagi tak boleh. 7 kedua. 7 kedua. Jap. Tak suruh pun padam. Padam S dengan AST. Okey. 7 tu. Okey, buat macam tu. 7 Garis bawah 7 tu. Garis bawah 7 kedua garis. Garis. Boleh tolong cepat. Surah. Garis bawah 7 kedua garis, lepas tu belah 2. Faham? Belah 2. Belah. Buat garisan lah maksudnya. Belah 2. Buat garisan belah 2. Alhamdulillah. Garis tu atas sikit, betul-betul bawah kaki 7 tu. Jauh sangat. Garis tu betul-betul bawah kaki 7. Garis melintang itu betul-betul bawah kaki 7. Lepas tu buat belah 2. Belah 2. Okey, tulis 5, tulis 2. 5. Lepas tu tulis 2. 5 belah sini, 2 belah kanan. Dah. Okey. Ini, jadi dia punya cara jawab dia, kita kena tulis. Saya dah sebut semalam, dia sekarang ni dipanggil yang berlaku. Yang berlaku macam ni lah. Hukum dia apa? Suci adalah hukum, istihadah adalah hukum, haid adalah hukum. Faham? Jadi kena tulis. 7 pertama tulis bawah dia H, maksudnya haid. 10 tulis S, maksudnya suci. 7 kedua tulis IST, maksudnya istihadah. Dan 2 seterusnya tulis H, haid semula. Jadi tak boleh kita hukum 7 hari itu semuanya haid. Semuanya istihadah, tak boleh. Faham? Kita hanya ambil baki hari melengkapkan sekurang-kurang suci, baki tu kita hukum haid. Faham? Dah dapat dah? Itu cara dia. Dok. Bas. Itu antaranya. Ada lagi masalah-masalah yang lain. Hafal dulu yang ni. Setiap hari muzakarah, kita lupa. Sebab setiap hari dia ada formula yang lain-lain. Seterusnya. وإذا كان أكثر الحيض 15 يوما لازم أن يكون أقل الطهر كذلك. واحترز بقوله بين الحيضتين عن الطهر بين الحيض والنفاس. Bila dalam matan kata yang dikatakan sekurang-kurang suci itu 15 hari adalah sekurang-kurang suci bainal haidatain. Dia ada suci ni, dia ada beberapa suci. Dia ada beberapa suci. Suci di antara 2 haid. Suci di antara 2 nifas. 2. Nombor 3, suci di antara haid dan nifas. Nombor 4, suci di antara nifas dan haid. So dia ada 4 jenis suci. Suci di antara 2 haid, suci di antara 2 nifas, suci di antara haid dan nifas, suci di antara nifas dan haid. Faham? Daripada 4 ni, yang disyaratkan sekurang-kurang suci antara keduanya 15 hari, hanya yang ini saja. Wah, yang ini saja maksudnya di antara 2 haid. Suci di antara 2 nifas tak syarat 15 hari. Suci di antara nifas dan haid dan semua tidak disyaratkan 15 hari. Baca. Itu yang disebutkan, dia kata musannif
telah ihtiraz dengan perkataannya haidataini daripada suci di antara haid dan nifas. Haid dan nifas. Macam mana surah dia? Kemudian Fa'innahu yajuzu an yakuna aqalla min 15 yawman. boleh. Suci antara haid dengan nifas ni, dia kurang 15 hari pun sah. Suci itu adalah sah. Faham? Lagi? Taqaddama al-hayd kama sayati akhir al-bab. Au ta'akhara. Sama ada haid datang dulu baru nifas, ataupun nifas datang dulu baru haid. Dah 3 surah lah. Lagi? Jadi macam mana surah dia? Tadi baru dia bagi surah, dia bagi gambaran dia. Dia baru bagi surah. Tapi dia punya gambaran dia, dia punya contoh dia. Contoh dia apa? Bi'an ra'atin nufasa'u aktsara nifasi wan qata'a damu thumma 'ada qabla 15 yawman. Okey, lagi bagi depan. Dzakarahu fi syarh al-muhaddats. Seterusnya Wala hadda li aktsarihi. habis. Itu bab lain. Itu perkara lain. Ba ni, bi'an ni adalah taswir kepada suci di antara nifas dan haid. Faham? Bi'an ni adalah wadzalika musawwar. Ba ni adalah taswir untuk surah yang disebut tadi itulah. Am ta'akhara. Sama ada haid tu datang dulu sebelum nifas, ataupun nifas datang kemudian haid. Jadi bi'an ni adalah taswir kepada surah kedua. Apa dia? Dia adalah taswir kepada surah nifas datang dulu baru haid. Faham? Macam mana surah dia? Bi'an. Sekali lagi. Bi'an ra'atin Nufasa. Orang yang nifas, dia melihat darah, maksudnya keluar darah sehingga sebanyak-banyak selama-lama nifas. Selama-lama nifas 60 hari. Maksudnya darah dia keluar 60 hari. Kemudian wang qata', kemudian darah putus. Tak lebih daripada 60 hari. Kemudian kemudian darah tu datang semula sebelum berlalu 15 hari. Maka darah yang datang semula tu kita nak hukum apa? Nak hukum apa? Maka hukum dia adalah haid. Nak hukum nifas tak boleh sebab dah cukup, dah maksima. Okey, tulis surah ni. Tulis. Faster. Tulis 60. Sekira-kira jangan tulis kat situ, bawah sikit, nanti tak cukup ruang. Tulis 60. InsyaAllah. Kemudian tulis 2. Tulis 2. Okey, kemudian tulis 10. Okey. 60 tu garis bawah dia. Dan 10 pun garis bawah dia. 60 tu nifas. Maksudnya dia keluar darah nifas 60 hari. Lepas 60 stop, tutup, tak keluar. 2 hari tak keluar. Kemudian keluar darah balik. Darah yang datang semula setelah darah nifas seorang perempuan tu berhenti, darah tu darah apa? Faham? Itu dia soalan besar. Darah yang datang semula setelah darah nifas. Nifas kita akan belajar, tapi selingan kat sini. Tengoklah surah dia. Darah yang datang semula setelah putusnya nifas seorang perempuan. Darah tu dihukum apa? Sebenarnya dia bukan semudah ni. Dia ada 2-3 tafsir. Tapi kita tengok yang ni je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi perempuan ni dia keluar darah nifas sebanyak-banyaknya 60. Kemudian tak keluar darah. Berapa hari? Dalam contoh kita bagi ni 2 hari. Kamu boleh bagi contoh 3 hari boleh. Kamu boleh bagi contoh 4 hari boleh. Bagilah apa pun contoh, tetapi dia kurang daripada 15 hari. Sampai 14 boleh bagi contoh. Sama je. Kemudian darah datang semula. Maka darah yang datang semula tu nak hukum apa? Tadi kita belajar, apabila satu orang sucinya belum sampai 15 hari, lalu darah datang semula, maka darah itu tak boleh dihukum haid. Tak boleh kan? Kita kena ambil dia hukum sebagai suci. Tetapi itu hanya kalau suci di antara 2 haid. Sekarang ni bukan suci di antara 2 haid. Ini adalah suci di antara nifas dan haid. Faham? Nifas dan haid kan? So, bila suci di antara nifas dan haid, kita tak perlukan 15 hari untuk mengatakan darah yang datang selepas itu adalah haid. Tak perlu. Maka kalau begitulah formula dia, untuk nombor berapa? 10 tu nak tulis apa? Hukum dia. 10 tu nak tulis apa? Hukum apa? Haid. Haid. H. Untuk 2, suci. Faham? Suci. Faham tak? Okey, kita tambah lagi 2 surah ekstra. Surah ni kena hafal.
dan faham formula sebab. Semua bagi tahu sebab. Kenapa, jawab dan kerana. Satu orang perempuan ni cerita nifas. Tapi sebenarnya kita bincangkan suci tu. Jadi kita masih dalam tajuk lah, sebab nifas dia lebih. Satu orang perempuan, dia keluar darah nifas 40 hari. Tulis 40. Besar betul eh. Dia tak nampak lah. Kita ada 2 surah lagi. Kemudian 40, Allahumma salli ala Muhammad, 10 tulis 10. Kemudian 10. 40 air keluar darah, 10 tak keluar darah, 10 keluar darah. 10 keluar darah. 40 tu nifas lah. Okey, tulis nifas. Sekarang ni kita nak tahu darah yang datang semula tu. Belum berlalu 10 hari, darah datang semula. Jadi darah tu darah apa? Darah tu darah apa? Darah apa? Darah nifas. Darah apa? Lain? Darah apa? Nifas juga. Nifas. Sebab apa? Sebab apa? Ni. Sebab apa darah nifas? Bukan Salman tu, hujung tu. Sebab. Sampai sekali lagi. 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 Maksudnya lebih ringkas lagi jawapan dia. Oleh kerana darah yang 10 kedua tu, darah yang 10 tu, dia masih lagi dalam bilangan 60 hari, maka dia masih dihukum nifas. Faham? Dia sama macam haid tadi. Darah datang balik tapi masih dalam 15 hari, maka kita hukum haid. Masih boleh hukum haid. Kalau lebih, contohnya 10 tu tukar jadi 15. Jadi dah jadi 65 hari. Maka kita akan bahaskan untuk hari yang ke-61 tu darah apa. Istihadah. Okey, itu surah kedua, surah ketiga. Dan kamu boleh buat surah apa pun, tapi macam ni dia punya konsep dia. Dia keluar darah 40 hari. Semua 40 tazkir, saya bawa tazkir dia. Dia tazkir 40 hari. 40. Kemudian 15. Kemudian 5. Okey, siapa nak jawab? 5 tu darah apa? Yang 40 tu nifas lah. 5. Latif. 5. Darah apa? 5. Darah apa? Darah nifas. Okey, sebab 40, 15, 5. 40 keluar darah, 15 tak keluar, 5 keluar balik. 5 tu darah apa? Apa kata? Nifas. Sebab belum lebih. Okey. Itu jawapan hantar. Lagi lain? Darah haid. Oh, darah haid. Sebab darah lalu 15 hari suci. So darah lalu 15 hari suci. Lepas 40 hari itu boleh nifas. Oh, itu dunia elat dia. 40 tu adalah ghalib nifas, dan dia suci dah 15 hari. Dia ada memang ada kaedah macam tu. Memang ada kaedah kalau dah sampai ghalib, memang ada. Ke reka je. Istihad lah. Istihad.
Kita nak lahirkan mujtahid. Okey, tak apa, duduk. Lain-lain? Bayang. Ni surah Las. Lain. Nifas sebab masih dalam lingkungan 60 hari dan 15 hari tu tak syarat untuk jadi kata selepas tu untuk jadi dia darah. Okey. Jawapan sama dengan akhir, tapi elat berbeza. Biasa tu ulama beza elat. Duduk. Jadi jawapan dia, macam Isa bagi tahu tadi, haid. Tapi elat tak betul. Yang Isa bagi tak betul. Elat dia ada formula dia. Formula dia macam ni. Kalau satu orang perempuan darah nifasnya berhenti, dan darah nifas dia berhenti selama 15 hari ke atas, maka sekiranya darah datang semula, darah itu adalah haid. Faham? Walaupun dalam tempoh 60 hari, walaupun masih dalam lingkungan 60 hari, darah itu sudah dihukum haid. Darah yang datang semula selepas tempoh semasa dalam tempoh 60 hari, darah itu hanya akan dihukum nifas kalau dia punya berhenti darah tu tak sampai 15 hari. Faham? Kalau berhenti darah tu sampai 15 hari, darah dan semula hukum haid. Itu dia punya formula dia. Faham? Jadi kita boleh bagilah surah. Kalau 30 contohnya, 20 berhenti, kemudian 15, kemudian datang balik 10, 20, 15, 10 kan. Kalau kita campur semua tu pun tak sampai 60 hari, 35, 45. Tapi 10 kedua tu adalah haid. Sebab apa? Sebab dia telah disenggangi oleh suci 15 hari, maka selepas itu adalah haid, bukan nifas. Faham tak? Dia adalah haid, bukan nifas. Dia hanya akan dikira nifas kalau dua syarat. Darah yang datang semula tu hanya akan dihukum nifas dengan dua syarat. Pertama, jarak antara dua darah itu tidak melebihi 15 hari. Syarat kedua, dia masih dalam lingkungan 60 hari. Maka barulah darah yang datang semula itu dihukum sebagai nifas. Kamu boleh bagi contoh sendiri. 20, 10, 10. 20, 10, 10 kan? 20 keluar darah, 10 tak keluar, 10 datang balik. Maka apa dia? 10 tu adalah nifas. Sebab dia cukup dua syarat tadi, iaitu senggang dia dengan yang pertama tadi tak mencapai 15 hari, dan dia masih dalam 60 hari. Maknanya apa? 20, 15, 10. 15 tu hukum apa? 15 yang tak keluar darah tu hukum apa? Suci. Kita tulis apa tadi? Tak ada tulis. 15 yang tak keluar darah tu hukum apa? Nifas. Nama suci pula. Nifas sama macam masalah. Sama macam masalah apa? Masalah dia keluar darah haid, tengah-tengah tu tak keluar darah tu datang balik, kan kita kata hukumnya adalah haid. Betul tak? 2 keluar darah 2 hari, tak keluar darah 3 hari, darah datang balik 5 hari. 2, 3, 5 campur semua 9, 3, 10. Jadi 3 hari tu yang tak keluar darah tu hukum apa? Tulis 2, 3, 5. 2 garis bawah, 3 tak ada garis, 5. 2 apa? Haid. 3, 5 haid kan? Sebab apa haid? Sebab dia datang semula dalam tempoh 15 hari. So 3 tu haid. Faham?
haid lah. So, yang tadi tu 10, 15, 20, 15, 10. 15 tu apa? Nifas. Faham? Nifas lah, suci pula. Kenapa kata suci? Kenapa? Apa formula dia? Dah habis tak keluar darah, dia keluar tu kita hukum haid. Saya bagi apa? 2 apa? 15 2, 15, 10. Macam mana? 20? Oh, betul lah suci. Saya suci lah, betul. Suci. Saya bagi surah ni tadi, tanya. Itu suci. Bukan nifas tu, suci. Dia kalau 15, kemudian datang 15 datang darah balik, yang 15 tu suci. Faham? Yang kita tanya tadi soalan mana? 40, 10 tu. 40, 10, 10. 40, 10, 10. Yang tu 40, 10, 10. Maka 10 kedua tu adalah nifas kan? 10 pertama nifas juga. Faham tak? Dia hanya akan dihukum suci kalau 15 tadi tu lah. Jadi 20, 15, 10. 15 tu suci lah. Betul tak? 15 suci, 10 apa? 20, 15, 10. 20 apa? Nifas. 15 suci, 10 haid. Faham? Ini baru surah kedua. Surah kedua daripada suci tu. Kan suci ada 4 tadi kan? Yang ni kita bawa bagi contoh suci di antara nifas dan haid. Dan kita dah belajar suci di antara 2 haid. So kita ada 2 lagi, suci di antara 2 nifas dan suci di antara haid dan nifas. Dia keluar haid kemudian nifas. Macam mana surah ni? Dan antara haid dengan nifas tu tidak sampai 15 hari. Bila sebut nifas dia maksudnya perempuan tu beranak lah. Faham? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Dia keluar haid tu maksudnya? Maksudnya? Sebelum apa? Sebelum beranak. Sebelum beranak apa dia maksudnya? Sebelum beranak maksudnya apa? Perempuan sebelum beranak dia apa? Mengandung lah. Maksudnya perempuan tu keluar darah masa mengandung. Persoalan dia, adakah darah yang keluar oleh seorang perempuan masa mengandung darah tu darah haid? Darah haid ke tak? Tak, bukan haid. Haid ke tak? Darah yang keluar masa mengandung. Antara tanda perempuan dia mengandung tak keluar haid. Bila dia dah sebulan tak uzur. Itu tanda dia mengandung lah, tanda lah. Jadi macam mana? Masa perempuan mengandung ni boleh keluar darah haid. Tadi kita katakan ada surah suci di antara haid dan juga nifas. Maksudnya surah itu hanya boleh berlaku kalau dia keluar haid masa mengandung baru jadi. Kalau tak macam mana pula ada nifas, tak ada mengandung sebelum tu? Maknanya apa? Maknanya mengandung boleh keluar haid. Mestilah. Kalau tak surah tu tak ada. Betul tak? Tapi dia ada yang pelik lagi, macam mana suci di antara 2 nifas, tapi tak sampai 15 hari. Dia beranak, kemudian dia beranak lagi sekali, antara 2 beranak tu tak sampai 15 hari. Macam mana surah ni? Anak kembar, anak berkembar. Anak berkembar tu KLCC. Anak kembar. Betul ke? Betul ke surah dia macam tu? Apa takrif darah nifas?
semua akan dipelajari. Bukan akan, dah belajar pun. Seolahnya tak pernah belajar, jadi saya tak tahu, dimaafkan. Itu yang semua dah belajar dah. Dia ta'rif nifas ni, darah yang keluar bila rahim kosong daripada baby. So kalau dia keluar anak pertama, dalam ada lagi seorang, maka antara tengah tu keluar darah tu bukan nifas. Faham? Darah tu bukan nifas. Sebab dia punya rahim belum kosong daripada baby. Bila dua-dua anak keluar, selepas tu barulah dipanggil darah nifas. Jadi macam mana kita nak taswirkan suci di antara dua nifas? Macam mana surah? Wallahu a'lam.